Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat bertemu dalam kuliah khazanah Islam dalam menjaga kesihatan kita, keluarga kita. Maka pada episod yang ke-77 bahagian kedua ini, kita akan menjelaskan mengapa ada yang bertanya, kenapa Ustaz kita sangat ta'assub kepada konsep halal dan thayyibah? Kenapa kita hanya banyak mementingkan tentang masalah makanan yang bercanggah dengan konsep halal dan thayyibah? Maka di sini kita jelaskan kerana ia adalah perintah daripada Allah untuk manusia sejagat dengan firman-Nya daripada surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Maka konsep halal dan thayyibah ini Allah menjelaskan, bukan hanya makanan itu halal, bahkan perlu ada 6 perkara dalam prinsip makanan halal dan thayyibah, yakni halal pertama, yang kedua bersih, hygiene, yang ketiga berhasiat, berkualiti, yang keempat selamat, safety, yang kelima efficacy, kejiduan, dan yang keenam tiada syubhat. Maka kita telah menjelaskan 7 makanan yang bercanggah dengan konsep halal dan thayyibah pada episod yang lalu bahagian pertama. Yang pertama, canned soup, maknanya makanan sup dalam tin yang mengandungi monosodium glutamate, dan begitu juga yang kedua adalah salt enriched egg noodles ataupun mi telur yang kandungan garamnya begitu tinggi kerana dia mengandungi MSG dan neotoxin. Dikatakan yang boleh membuat otak kita merasakan makanan itu sedap. Yang ketiga adalah white bread ataupun white flour, tepung putih yang sudah diproses, yang mengandungi hybrid starch, bran germ dan glycemic index yang boleh merosakkan gut lining. Yang keempat adalah canned tuna, maknanya makanan tuna dalam tin yang mengandungi mercury dan giant mackerel. Itu kita telah jelaskan perbezaan pemandangan antara canned tuna dengan sardin. Kerana canned tuna ini selalu diambil daripada giant mackerel, maknanya ikan mackerel yang besar yang hidup di bawah dasar lautan begitu lama dan mengandungi mercury dan toksin yang tinggi. Yang keenam, kita telah jelaskan mengapa diet soda, energy drink dan sebagainya bercanggah dengan konsep halal dan thayyibah kerana dia mengandungi ethanol. Ethanol ini adalah wood alcohol yang dikatakan oleh Dr. Stern Expert. Ia mengandungi wood alcohol, the stuff that makes you go blind. Yang keenam, kita dah ambil tentang masalah budaya makan potato chips yang boleh mengakibatkan peradangan dan boleh meningkatkan daya tahan insulin kita kerana ia mengandungi begitu tingginya garam dan begitu juga tingginya lemak dan calories. Yang ketujuh, fake maple syrup. Maknanya sirap maple yang palsu yang sering digunakan dalam membuat pancake dan wafer yang mengandungi corn syrup yang begitu tinggi. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan ambil 3 lagi, margarine, dan yang ke-9 cordial syrup, yang ke-10 dairy meat. Mengapakah ini semua
bercanggah dengan konsep halalan thayyibah. Bahkan seorang pakar nutritionist, Dr. Stan Ekberg, a holistic medical doctor dan a former Olympian daripada Atlanta, telah menjelaskan mengapa 10 makanan ini bahaya untuk kesihatan kita. Jadi dia bukan hanya bercanggah dengan konsep halalan thayyibah, secara tabiinya ia juga adalah bahaya. 10 jenis makanan yang bahaya. Dan perkara ini juga dijelaskan mengapa kita harus peka dengan makanan minuman yang sedang kita ambil. Pertama, setiap makanan yang kita ambil ini dia akan membentuk darah daging kita. Dia akan membentuk juga organ-organ dalam tubuh badan kita. Yang ketiga, apa yang anda makan itulah yang akan menjadi tingkah laku sikap anda. Ia akan membentuk sikap kita. Maka kalau kita lihat cerita berkaitan dengan pemuda-pemuda yang terperangkap dalam gua Kahfi hampir 300 tahun, apabila Allah sedarkan mereka, maka dikatakan fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perakmu ini, kerana mereka sudah terlalu lapar. Namun mereka tetap berpesan dan menjaga. Dan hendaklah dia lihat falyanzur ayyuha azka ta'ama. Hendaklah dia lihat dan cari makanan manakah yang lebih baik, yakni halalan thayyibah. Walaupun mereka sudah terlalu lapar, tetapi mereka berpesan, walaupun anda nak pergi mencari, pergi ke kota untuk mencari makanan, pastikan makanan itu adalah azkah, maknanya lebih baik, yang mengandungi konsep halal dan thayyibah yang berkualiti. Jadi inilah konsep prinsip makanan halal dan thayyibah. Yang pertama adalah halal, yang kedua bersih, hygiene, yang ketiga berkualiti, yang keempat safety, selamat, yang kelima efficacy, kejituannya, dan pastikan yang keenam adalah tiada syubhat. Seterusnya kita telah ambil yang pertama tentang canned food, salt enriched egg noodles, mengapa ia bercanggah dengan prinsip halal dan thayyibah, dan begitu juga menurut Dr. Stan Ekberg, kerana ia juga adalah makanan yang bahaya. Seterusnya, sedang bincangkan mengapa MSG ini boleh membahayakan kesan fizikal kita, kerana telah dijadikan beberapa kajian secara saintifik pada 1969. Para saintis telah menyuntik ke dalam anak tikus beberapa gram MSG, kemudian itu yang biasa dia punya kadar lebih kurang 5 gram kebiasaan makanan yang dihidangkan dalam harian kita. Setelah kajian itu didapati bahawa anak tikus itu telah menunjukkan otak yang tidak normal dan pencemaran pada otak mereka dan fizikal mereka, di mana anak tikus itu semakin menjadi kecil, namun berat badannya semakin meningkat dan mereka mempunyai kesukaran untuk tumbuh, membesar. Maka dari itu para saintis merekomenkan agar wanita yang hamil menjauhi MSG, kerana dia katakan it may lead to similar effects in their newborn, kerana ia boleh mengakibatkan janin di dalam perut. Dan seterusnya, walaupun di sana ada pro and contra, ada perbincangan dan kajian antara para saintis, dan dikatakan bahawa this research created the perception that MSG was harmful. Menurut kajian artikel R.H. Kwok pada tahun lalu, tahun 1996. Dan bagaimanapun dikatakan oleh pengkaji lain
dan pencipta MSG, dikatakan no study since then have found a link between the consumption of MSG and harmful physical effects. Jadi industrial Ajinomoto ataupun MSG mengatakan bahawa seolah-olah di sana tidak ada hubungan antara MSG, mengkonsumsi MSG dengan bahaya pada kesan fizikal. Dikatakan bahawa MSG has a third of the sodium found in table salt. Seolah-olah MSG ni sama juga dengan garam yang meja yang selalu digunakan sedikit, 2 gram, 3 gram, 4 gram dalam pemakanan kita, maka dikatakan ia adalah mempunyai kandungan diet garam yang rendah. Maka dikatakan bahawa ia akan meningkatkan rasa secara berkesan. Maka dikatakan bahawa according to Ajinomoto Industrial Pereka, kilang Ajinomoto mengatakan bahawa MSG ini seolah-olah hanyalah setengah sudu teh yang sering digunakan persamaan dengan 500 gram daging ataupun hidangan sayur-sayuran dalam makanan harian kita. Seolah-olah di sana ada semacam bias. Ala kulli hal, kita senantiasa kembali kepada prinsip halal dan thayyibah. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, apakah yang dimaksudkan dengan prinsip halal dan thayyibah, makanan halal dan thayyibah? Pertama halal, yang kedua bersih, yang ketiga berkhasiat dan berkualiti, yang keempat selamat, yang kelima efikasi, dan yang keenam adalah tiada syubhat, dan makanan itu berkhasiat dan selamat. Jadi kalau kita lihat monosodium ini, ada sedikit kekhawatiran bahawa ia tidak ada kejiduan, selamat dan berkualiti yang baik. Maka dari itu seterusnya, kita akan terus pergi kepada jenis makanan yang ketujuh, yang bercanggah dengan prinsip halalan thayyibah. Yang ketujuh adalah high fructose corn syrup yang sudah menjadi kebiasaan di dalam pemakanan kita ratusan tahun. Di mana kalau dibandingkan dengan gula biasa yang kita gunakan adalah ia lebih murah dan lebih manis. Dan ia lebih cepat menyelinap ke dalam tubuh kita. Tetapi dikatakan eating too much high fructose corn syrup can lead to insulin resistance. Kalau kita makan sirap maple ataupun corn syrup yang tinggi dengan fruktosnya, ia boleh mengakibatkan daya tahan insulin. Yang kedua, kegemukan, dan yang ketiga adalah jenis type 2 diabetes dan high blood pressure. Mengapa? Kerana dikatakan dia fake ataupun palsu. Mereka menggunakan maple sweetener yang palsu. Kerana gula maple ini sebenarnya pada asalnya dia adalah ambil langsung daripada pokok. Namun pada hari ini fake maple corn syrup ini adalah palsu, yang di mana diambil daripada gula yang dibakar begitu lama sehingga mereka melahirkan atau mewujudkan maple syrup ataupun dengan fake maple syrup, maknanya maple syrup yang palsu, bukan daripada gula yang asli, yakni gula tebu. Dan dikatakan minuman-minuman fruit juices yang mengandungi artificial sugar, yang mengandungi gula yang bukan asli, yang bukan murni, dan kedua adalah coloring, concentrated, yang begitu pekat, dan begitu juga pasteurized sugar water, maknanya air gula yang begitu kental dalam
minuman jus buah-buahan. Maka kita mengelakkan daripada terus mengambil gula yang palsu dan begitu juga fake maple syrup. Adalah dianjurkan lebih baik kita mengambil madu yang asli, kerana itu dianjurkan oleh Al-Quran. Dan Nabi SAW juga menganjurkan tentang manfaat madu lebah yang asli. Menurut Juraij, Az-Zuhri mengatakan, take honey for it is good for the memory and best sort of pure. Ambillah, consumelah madu asli kerana ia baik untuk ingatan kamu dan begitu juga ia merupakan sumber yang terbaik. Maka dari itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dari mana madu itu adalah gula yang asli daripada fruktos dan glukos yang murni. Firman Allah dalam surah Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Dan keluar daripada perut lebah itu minuman berlainan warna yang mengandungi penawar bagi manusia. Maknanya shifaa'un fihi shifaa'un linnas. Jadi inilah gula yang murni, yang bersih dan selamat kecuali bagi mereka yang mengandungi ataupun mengalami type 2 diabetes. Mereka diminta supaya elakkan daripada makan madu ternak. Bagi mereka ini adalah madu hutan dan madu gunung. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, makanan yang bercanggah dengan prinsip halalan thayyibah adalah margarine. Contains tallow, water and milk, causing hydrogenation trans fat. Mengapa? Kerana dia mempunyai trans fat, maknanya lemak yang tidak asli yang boleh membahayakan. Maka kita akan bincangkan apakah perbezaan antara margarine dengan butter. Menurut kajian saya dikatakan margarine and butter are both yellow. Dua-duanya adalah kuning yang mampu untuk melekat dan disapu pada makanan, roti dan membuat kek. Tetapi dikatakan when you start to break it down, margarine and butter are made of different ingredients provide different health benefit. Apabila anda cuba nak memecahkan antara margarine dengan butter, maka ia mempunyai ingredient yang berbeza dan kedua-duanya mempunyai kesan kesihatan yang berbeza. Walaupun mereka yang suka sering membuat kuih dan kuih-kuih, mereka lebih memilih butter daripada margarine. Dikatakan butter is made from heavy cream. It contains higher levels of saturated fat. Dikatakan bahawa butter ini datangnya daripada krim yang begitu kental dan tebal dan ia mempunyai kadar lemak tepu yang sihat dan dikatakan ia juga boleh mengakibatkan beberapa risiko. Adapun margarine dibuat daripada minyak sayuran dan ia mengandungi lemak yang tidak tepu dan dia baik untuk kesihatan lemak dalam tubuh badan. Dikatakan margarine comes in many forms and each one has its downside. Walaupun margarine, walaupun butter, kedua-duanya mempunyai kesan sampingan kalau kita makan lebih daripada kadar 5 gram sehari. Dan dikatakan bahawa the main topic perbincangan antara margarine dengan butter, di mana dikatakan bahawa puncanya adalah lemak, sama ada dia low density lipoprotein ataupun high HDL, high density lipoprotein. Dia bilang foods can have good and bad fats. Knowing how these fats affect you can help you make an informed choice between butter and margarine. Walaupun makanan, sebahagian besar makanan
adalah baik dan dalam masa yang sama mereka mengandungi lemak yang tidak baik, maka kita hendaklah berhati-hati membuat pilihan yang terbaik untuk mengkonsumsi ataupun mengambil sama ada butter ataupun margarine. Kalau diri saya akan pilih pilih butter. Lebih saya sukai dan selamat daripada margarine kerana dia bukan daripada lemak yang asli. Maka seterusnya kita akan ambil tentang yang ke-9, makanan yang mempunyai high fructose corn syrup. Antaranya minuman yang sering kita minum pagi petang. Dan hidangan-hidangan dalam majlis-majlis kita, di antara kegemaran kita adalah cordial syrup. Maknanya sirap-sirap yang terdapat di dalam botol. Dikatakan ia adalah fruit juice ataupun jus makanan. Namun ia mengandungi artificial sugar. Gula yang tidak murni dan asli dan mengandungi pewarna yang boleh membahayakan kesihatan kita dan bercanggah dengan prinsip halalan thayyibah, yakni dikatakan yang pertama sekali adalah halal, yang kedua selamat bersih, dan yang ketiga dan keempat adalah safety dan quality. Maka kita hendak bijak memilih jenis-jenis sirap yang asli dan pastikan ia tidak mengandungi gula palsu ataupun artificial sugar. Pastikan gulanya adalah gula yang asli, yang murni daripada brown sugar ataupun dikatakan daripada raw sugar dan tidak bercampur dengan pewarna yang boleh membahayakan kesihatan kita. Jadi cordial syrup ini dikatakan bijaklah kita dalam memilih minuman-minuman yang sihat. Dan yang ke-10 yang akan kita ambil dan kita bincangkan pada hari ini, menurut Dr. Stern Ekberg, a holistic medical doctor and a former Olympian daripada Atlanta, menyenaraikan top 10 most harmful foods people keep eating. Dikatakan ada 10 jenis makanan yang hebat, yang membahaya, di mana manusia tetap memakannya setiap hari. Jadi dia bukan hanya bercanggah dengan konsep halalan thayyibah dan bahkan juga sebagaimana penduduk 10 orang ataupun dikatakan pemuda gua, apabila mereka nak mencari makanan, dia pesan kepada sahabatnya, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka walaupun kita sudah sangat lapar, apabila kamu nak pergi mencari makanan, pastikan makanan itu adalah azka, yang baik, yang halal, yang holistik dan berkualiti. Jadi kita akan bincangkan mengapa yang ke-10 ini, daily meat, boleh membahayakan ataupun dikatakan harmful foods people keep eating. Di mana sama ada daily meat ini adalah ham, sausage, nugget, prosciutto yang kandungan gulanya begitu tinggi, yang mempunyai campuran sodium fluoride ataupun sodium nitrate dalam preservatif untuk membuat makanan itu boleh tahan lama, pengawet, cornstarch dan aspartame, yang mana ia berkaitan semua jenis-jenis makanan ini daripada daily food. Dia bersarikat atau berkaitan dengan akibat kanser ataupun boleh mengakibatkan kanser. Ayo, marilah kita ikut sama-sama di antara 10 makanan yang paling berbahaya yang makna manusia tetap makannya. Yang ke-10 adalah daily meat. Maka sahabat-sahabatku khazanah Islam, dikatakan bahawa
daily meat ini ataupun makanan ini membahaya kerana ia boleh mengakibatkan colon cancer. Maka daripada itu kita sangat digalakkan mencari dan sentiasa memilih makanan yang segar dan minyak-minyak yang baik. Di antaranya yang digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah minyak zaitun. Kerana ada satu kajian di University Oxford percaya bahawa minyak zaitun adalah sama kesannya seperti minyak sayur, buah-buahan segar yang dapat menghindarkan kanser usus. Kita lihat di akhir zaman ini banyak yang terkena barah usus ataupun barah payudara ataupun kanser-kanser yang lain ataupun bara-bara yang lain ataupun dikatakan bara pangkar rahim. Maka marilah sama-sama kita kembali mencari konsep dan memilih konsep makanan yang tak bercanggah dengan konsep halal dan thayyibah, di mana ia bukan hanya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan doktor pakar sebagaimana yang telah disebut Dr. Stan Expert, a holistic medical doctor dan pakar Olympian ataupun mantan Olympian daripada Atlanta telah berpesan kepada kita berhati-hatilah terhadap top 10 most harmful foods yang mana people keep eating. Yang kalau kita lihat dia bercanggah dengan konsep ataupun prinsip halal dan thayyibah. Maka marilah sama-sama kita sentiasa walaupun dalam keadaan kelaparan, maka kita ambillah nasihat daripada surah Kahfi ini. Apa dia katakan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka apabila kamu suruh salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak ini membeli makanan, pastikan hendaklah dia lihat, cari makanan manakah yang lebih baik ataupun makanan konsep halal dan thayyibah yang baik untuk kesihatan kita. Dan sekali lagi saya mengatakan mengapa kita tetap berpegang kepada prinsip ini, bukan makna kita ni ta'assub dan sebagainya, tetapi ia adalah part and parcel. Maknanya ia adalah akan menjadi kesan darah daging. Setiap apa yang kita makan, ia akan membentuk organ-organ dalam tubuh badan kita dan ia akan menentukan sikap kita, anak-anak kita dan masyarakat kita. Maka marilah sama-sama kita kembali kepada 6 prinsip makanan halal dan thayyibah yang Allah sebut berkali-kali di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan begitu juga tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 19, yakni tentang prinsip makanan halal dan thayyibah. Sekali lagi, yang pertama adalah halal, yang kedua adalah hygiene, bersih, yang ketiga berkhasiat, berkualiti, yang keempat pastikan makanan ini semua selamat. Yang telah kita ambil tadi 10 makanan, ia tidak selamat dan bercanggah dengan prinsip halal dan thayyibah. Dari sudut kejiduan, efikasi juga ia boleh dipertikaikan. Dan begitu juga kadang-kala makanan ini ada syubhat. Maka itulah untuk kita selamat dunia dan akhirat. Marilah sama-sama kita kembali kepada prinsip-prinsip makanan halal dan thayyibah agar kita sentiasa selamat. Dan begitu juga sihat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Setiap kali kita nak menjamah makanan atau minuman, kita hidupkan sunnah Nabi menggalakkan kita supaya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun tambahan daripada doa itu, Allahumma barik lana, ya Allah, Engkau berkatilah kami dengan makanan ini. Fima razaqtana, daripada apa yang Engkau beri kami rezeki. Wa qina adzaban nar, dan hindarilah kami daripada azab api neraka. Dan begitu juga
Setelah kita makan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal jami' muslimin. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, sehingga berjumpa lagi pada episod akan datang insya-Allah, episod yang 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi